资料啊。Malam ini kita akan teruskan menengok maklumat kitab bilangan. 晚上再同大家來去匯報我哋嘅民數記第五章有關嘅信息。 Jadi malam ini akan melaporkan isi kandungan dalam bilangan pasal 5. 第五章啊，就有關一種聲明啊，一種聖潔嘅條例。 Pasal 5 ini mengatakan tentang peraturan umat Israel tentang kenajisan dan ketahiran mereka. 要講到神老人之間要保持一種聖潔嘅關係， Yaitu manusia dan Tuhan harus mengekalkan suatu hubungan yang kudus. 從第五章看，當然係指出在以色列人裡面嘅一種想法。 Dalam pasal 5 ini tentulah yang merujuk kepada cara kehidupan orang Israel di kalangan orang Israel. 而在嘅人當中，我哋保持老神嘅聖潔嘅關係。 Di dalam kemah itu, bagaimanakah kamu mengekalkan hubungan yang kudus dengan Tuhan? 如果我哋要留意上集禮拜嘅解釋嘅時候， Kalau kita ingat lagi penjelasan minggu lalu, 我哋要講到在民數記第二章咁樣講。 kita dapati di bilangan pasal 2 mengatakan, 講以色列民各人去轉到自己嘅頭下。 mengatakan bahwa setiap orang Israel haruslah kembali ke bawah bendera ataupun suku masing-masing. 在搬出嘅旗後，對見會幕嘅四周圍來去安營。 Dan berkemah di empat arah mengelilingi kemah pertemuan. 因為對見嘅就會幕四周圍來去安營。 Karena mereka akan berkemah di sekeliling ataupun di empat arah kemah pertemuan, 所以加到即以色列百姓就保持見嘅聖潔。 maka orang Israel ini haruslah mengekalkan kekudusan. 咁我哋來去保持嘅聖潔咧， Jadi bagaimana mereka mengekalkan kekudusan? 嘅聖潔我哋來去處理咧。 Bagaimana memutuskan tentang kekudusan mereka? 當然第五章就同我哋提出一些想法當中要注意嘅事項啦。 Di pasal 5 mengatakan tentang perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam kehidupan. 第五章裡面同我哋講到，那些人會出到嘅人外去呢？ Di pasal 5 mengatakan orang yang apa jenis perlu keluar daripada perkemahan. 天呢就咁樣講 Ayat 2 mengatakan 講一切狀態麻煩嘅 bahwa setiap orang yang sakit kusta, 分流症嘅 semua orang yang mengeluarkan lelehan, 因事事唔潔淨嘅 yang najis oleh mayat, 亦都會出到人外去啦。 mereka lah perlu keluar dari tempat perkemahan. 出到人外當然就唔會出在人裏啦。 Kalau keluar dari perkemahan, tentulah tidak boleh tinggal di dalam perkemahan. 而同我哋講佢三種人 Di sini ada 3 jenis orang. 第一種就狀態麻煩嘅。 Yang pertama orang yang terkena penyakit kusta. 好像舊約咧王記同我講亞蘭嘅元帥乃曼， Seperti dalam kitab Raja-Raja, yaitu Panglima Raja Aram si Naaman itu. 雖然佢係一隻有名嘅將軍， Walaupun dia seorang panglima yang terkenal, 後邊現嘅佢係一隻狀態麻煩嘅人， tetapi sayang sekali dia seseorang yang sakit kusta. 佢雖然係愛幫人 Walaupun dia orang kafir, 他嘅疾病也折磨佢好慘。 tetapi penyakit itu memang membuat dia sangat sengsara. 另外一位就係一隻歷推之所講嘅烏士雅王， Satu lagi ialah Raja Uzia yang dikatakan dalam Tawarik. 一係因為驕傲嘛， Ya karena dia sombong, 向山權去做知識嘅工作， ingin menggunakan kuasanya untuk melakukan tugas imam. 想創業一隻身體裡面來燒香獻祭。 Dia ingin memasuki bait suci untuk membakar ukupan. 知識歷史把佢攔在門外。 Maka imam-imam terus menghalang dia di luar pintu. 他也不應該也因此狀況太麻煩添。 Tetapi sayang sekali karena hal itu dia terkena sakit kusta. 當然聖經同我都講，因為佢係王， Tentulah Alkitab mengatakan sebab dia itu raja, 冇變趕出人外， dia tidak dihalau keluar perkemahan. 他也唔適合做王嘅啦。 Tetapi dia pun tidak sesuai menjadi raja lagi. 所以呢就王宮嘅人就會越改去一隻房屋，所以呢就當嘅王宮嘅旁邊啦。 Jadi orang-orang dalam istana itu pun tolong dia membina satu rumah yang asing di sebelah istananya. 因為佢係王嘛，也唔可能把佢放在人外啦。
Karena dia itu seorang raja, tidak mungkin juga halau dia keluar perkemahan. 雖然喺咁樣子， Walaupun begitu, 佢終生分睇麻風病到毛後，一直到死啦。 dia seumur hidup menghidap penyakit kusta sampai mati pun tidak sembuh. 所以做乜佢白睇麻風病人顯出去呢？ Mengapa haruslah menghalau orang yang sakit kusta keluar? 因為睇麻風病係有傳染嘅疾病， Sebab penyakit kusta itu akan merebak. 如果唔出去人外， Kalau tidak keluar ke luar perkemahan, 然後在人對一種人類嘅人嚟到產生嘅傳播一種現象。 ini akan penyakit itu akan merebaklah ke orang lain di dalam perkemahan. 所以喺佢出去人外就要防止一種傳染病。 Jadi suruh dia keluar adalah untuk mengelak daripada penyakit bersebar. 跟住就分療戰嘅呢？ Orang yang mengeluarkan lelehan pula, 分療戰當然就包括男人，又包括女人啦。 mengeluarkan lelehan tentulah termasuk kaum lelaki dan kaum perempuan. 唔一個女人真係發生，男人唔曉啦。 Bukan katanya perempuan saja yang akan berlaku, lelaki tidak akan. 以正常嘅情況嚟講，女人會幫人都要吃熱事啦。 Jadi ikut kebiasaan ini, perempuan ini setiap bulan pun ada dia punya hari bulan. 跟男人也幼年也有療戰嘅發生。 Lelaki pula kadang-kala akan terjadi juga lelehan. 跟住喺男兒有人嘅正常嘅生理變化啦。 Jadi ini merupakan suatu proses biologi yang biasalah bagi seorang manusia. 咁一個臭型嘅就當然出一種嚴重嘅話，出一種疾病咯。 Dan kalau melebihi yang biasa itu, tentulah itu menjadi suatu penyakit. 最後時期也係發生過嘅就分療戰醫院啦。 Dalam zaman Tuhan Yesus pun ada seorang perempuan yang ada pendarahan, yaitu lelehan yang tidak henti. 一種嚴重嘅啦， Itulah suatu jenis penyakit lelehan yang teruk 需要流血不止嘅。 karena darahnya tidak henti-henti meleleh. 佢因為有醫院有信心啦， Tetapi karena perempuan itu beriman, 佢去碰摸主要是病就得到醫治去。 dia pergi menyentuh Tuhan Yesus, maka penyakitnya terus sembuh. 實際上一就違反去一就處理嘅療戰嘅一種人嘅一種情況啦。 Sebenarnya itu telah pun melanggar keadaan cara penyelesaian bagi orang yang keluar lelehan. 主要是冇用一種條件嚟批判佢， Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan hukum ini untuk pergi menghukum dia. 主要是看到出嘅信心。 Yang Tuhan Yesus nampak adalah imannya. 一個以律法嚟講，以當時嘅醫院係邊趕出人可以嘅。 Kalau ikut hukum Taurat pada zaman tersebut, perempuan itu patut dihalau keluar. 第第三類人就係因事實啦，冇去事實唔得搶啦。 Jadi orang yang ketiga ialah orang yang najis karena tersentuh mayat. 可能冇去試驗啦， Mungkin dia tersentuh orang yang mati 有可能係試嘅痛活， ataupun binatang yang telah mati. 之後將參孫啊經過路旁嘅時候， Sama seperti Simpson yang berjalan melalui suatu tempat. 看到旁邊有條死獅子， Dia nampak di sebelah jalan itu ada seekor singa mati. 佢都拍我就劍啦，死獅子都拍啦搣嚟先， Maka dia lapar, dia pun ambillah madu yang di dalam mayat ataupun bangkai singa itu. 以當時嘅就參孫嘅情況嚟看啊，已經犯咗嘅條例嘅。 Kalaulah keadaan Simpson pada masa tersebut sepatutnya telah melanggar hukuman. 在嘅律法看為係唔得搶嘅人， Dari segi hukum Taurat, dia dipandang sebagai orang yang najis. 人係會出到人外嘅。 Dia pun perlu keluar perkemahan. 佢出去人外要乜嘅目的呢？ Apakah tujuan keluar perkemahan? 其實對我哋人嘅身體老所在嘅環境係一種保護。 Sebenarnya ini adalah suatu perlindungan dari segi tubuh jasmani manusia. 先把人嘅身體老所在嘅環境，老嘅宗教將佢結合在一齊。 Jadi Tuhan itu telah pun menggabungkan keagamaan dan juga tubuh badan manusia. 信仰可以把身體，讓我哋嘅身體老環境，咁樣嚟結合一齊呢？ Jadi bagaimanakah agama dapat mencantumkan keadaan sekeliling kita dan juga tubuh badan kita? 呢個思考嘅過程提供俾我一個好重嘅觀念。 Jadi melalui proses perkara tersebut memberikan satu konsep yang penting bagi kita. 乜嘅觀念呢？ Apakah konsep tersebut? 即係你為人嘅常識啦。
yaitu tingkah laku kamu harus jujur, 即係唔可以有所隱藏。 yaitu tidak patut ada apa-apa yang disembunyikan. 你冇事事唔嘅槍係唔可以講出來啦， Kalau kamu tersentuh mayat, kamu menjadi najis, kamu harus bagi tahu. 因為你即係碰第三者又唔嘅槍啦。 Sebab kalau kau menyentuh orang yang ketiga, orang itu pun tidak pun menjadi najis. 你要講件事來臨嘅時候，你唔隔離嘅話， Kalaulah sudah datang kau punya haid dan kamu tidak karantin, 旁邊嘅人諗你接觸佢後變為唔嘅槍啦。 orang di sebelah kamu menyentuh kamu, dia pun menjadi najis. 所以神做乜嘅天日條例呢？ Jadi mengapa Tuhan menetapkan hukuman 即 ini? 係幫人嘅身體、老人所在嘅環境、老人宗教信仰合出一齊嘅。 Ini adalah untuk mencantumkan keadaan tubuh jasmani kamu, keadaan tempat tinggal kamu, dan juga agama ini bersama-sama. 俾你知道你做人一定要誠實啦。 Bagi tahu bahwa kehidupan kamu haruslah sangat jujur. 你都誠實表現出你要去做自我檢討。 Jadi kejujuran ini menunjukkan bahwa kamu ini tahu untuk menyelidiki diri sendiri, 要約束自己嘅知識， pandai mengawal tentang kepentingan diri. 你要想到必面嘅知識嘅心，你就想到設法去保護別人啦。 Nah, untuk mengelakkan keadaan di mana kamu pentingkan diri, kamu akan terpikir mahu melindungi orang lain. 你要自己係去報告講，我係就唔嘅槍嘅人，然後出到人外去。 Kamu akan sendiri melaporkan diri bahwa saya sekarang najis, saya perlu keluar perkemahan. 佢將落嘅槍啦，唔嘅槍人做就隔離咯。 Maka adalah suatu jarak di antara orang yang najis dan orang yang 所 tahir. 以點解你個病情嚴重嘅時期，點解嘅時期有病情嚴重嘛？ Nah, sama seperti sekarang lah ini, di mana keadaan pandemik ini sangat teruk. 你一個要發燒， Kalau kamu ini demam, 你一個要傷風， kalau kamu selesema 你要camp， ataupun batuk, 你要提醒身邊嘅人啦。 kamu harus bagi tahulah orang di sekeliling. 冇因此而隱藏自己嘅病情。 Jangan mau menapukkan ataupun menyembunyikan penyakit diri sendiri. 第三者諗你接觸可能係變到佢有呢種情況咯。 Orang yang ketiga yang berdekatan dengan kamu, mungkin dia pun terjangkit 所以呢 simptom. 就變出於人外啊，其實只係一種報復偵察嚟嘅。 Jadi mereka dihantar ke luar perkemahan. Ini adalah suatu cara untuk melindungi. 第六節同我提到天意件事情，所以第五章， Di pasal 5 ayat 6 dan memberitahukan perkara yang kedua. 叫無論男女， Kira-kira lelaki atau perempuan, 一個分享人所藏犯嘅罪啦。 jika mereka melakukan sesuatu dosa terhadap sesama manusianya 以致咁翻去善， dan oleh karena itu berubah setia 一 terhadap 則 Tuhan, 人就看為係要罪啦。 orang itu menjadi bersalah. 而家同學都講到天用情況， Jadi ini adalah suatu jenis keadaan. 天意種嘅情況， Keadaan yang kedua 即係人所藏犯嘅罪。 yaitu melakukan sesuatu dosa terhadap 而 sesamanya 係特 manusia. 別強調講人老人之間嘅間係啦。 Sini khasnya menitik beratkan hubungan di antara manusia. 即係人老人之間係有所虧欠。 Jadi antara dua manusia mereka akan saling merugikan. 比如講係窮，一下貪，窮逼到危去偷嘢東西。 Contohnya saya sekarang miskin dan itu menyebabkan saya pergi mencuri barang 其 kamu. 實人所藏嘅犯罪， Inilah suatu dosa terhadap sesama manusia. 其實嘢嘅東西係被破壞， Ataupun saya merosakkan harta milik kamu, 即係傷害平人一種基本利益啦。 yaitu telah merosakkan kebaikan orang lain. 一當然有可能係有故意，有可能係無心唔故意啦。 Tentulah ada keadaan di mana dia sengaja, ada juga di mana dia tidak 有 sengaja, 可能係唔係好嚴重嘅， ataupun mungkin tidak serius. 但佢時間仲可為咗幹翻去遊行法啦。 Tetapi dalam pandangan Tuhan, dia itu telah berubah setia terhadap Tuhan. 咁咁樣我諗處理呢？ Kalau begitu, apakah cara penyelesaiannya? 當然有講出認罪咯， Di sini mengatakan haruslah mengaku dosa. 有係講愛獻祭啦， Di sini mengatakan haruslah memberi persembahan. 同時當中係會附帶一些條件啦。 Dan di dalamnya ada lagi beberapa syarat. 第五就講啦。 Ya, Dimak mengatakan, 講你一將所虧欠嘅遺書賠還啦，七隻。 ayat 7 mengatakan haruslah membayar tebusan sepenuhnya. 你挑一條，也賠一條咯。 Kalau kamu curi 1 ekor, kamu harus bayar 1 ekor. 然後遺書賠還， Inilah maksudnya membayar tebusan sepenuhnya. 加5分嘢咯。 Nah,
dengan menambah 1/5. 即係二條50 Contohnya kamu curi 50 ringgit, 還咗50 kamu bayar balik 50 ringgit 還可以 itu 再加利息， harus tambah dengan bunga 所 lagi, 以在價錢裡面再加5%嘅價錢 yaitu daripada nilai benda itu tambah lagi 1/5. 所以一個變足到損失一得年係要餐嘅啦。 Jadi kalau kamu ditangkap, orang yang dicuri itu dia ada untung 佢會賠一個利息俾你啦。 karena pencuri harus membayar bunga. 咁一個就屬虧欠人唔在呢， Jadi kalau orang yang dicuri itu tiada sudah. 即係講你跳嘅時候行在， Maksudnya apabila kamu mencuri, dia masih ada di 你 sana. 損開嘅呢嘢行在， Kamu merugikan dia, dia masih ada di 一 sana. 定而變足到變判刑之後你要賠嘛。 Apabila kamu ditangkap dan dihukum, kamu harus membayar. 一時都見唔在嘅啦。 Tetapi pada masa itu dia sudah tiada. 你唔可以講，哎呀見唔在啊，哎銀數賠咯，親到啦。 Kamu tidak boleh katakan, oh sekarang dia tidak ada, sudah di sana, saya tidak bayar-bayar. 冇啊，你就係基數最高嘅。 Tidak, hal ini perlu ada perhitungan 或者 juga. 講還變嘅錢數， Ayat 8 mengatakan haruslah bayar kepada orang yang terdekat. 可能你跳嘅係個樓梯， Mungkin yang mengalami kecurian itu ialah saudara. 嘅樓梯唔在咯。 Jadi adik itu sudah tiada. 點解唔在你唔佢講唔賠咯，你要賠邊一家？ Jadi sekarang walaupun dia sudah tiada, kamu harus bayar juga. Bayarlah kepada 或 kakaknya. 者所謂嘅錢數咯。 Inilah kaum 咁如 keluarganya. 果嘅人年有冇錢數呢？ Tetapi kalau orang itu tiada, kaum 你 keluarga 應該講， sudah. 哎銀要親到咯，唔數賠咯。 Kamu tidak boleh kata, oh saya ini untung mah tidak bayar. 天叫者要講啦， Ayat 9 kata. 咁要封變之時嘅機制貴之時啦。 Ayat 9 mengatakan persembahan kudus yang disampaikan kepada iman itu haruslah kamu berikan kepada iman. 即係講 Imam. 你就假設本來要賠變虧欠嘅人、虧負嘅人， Maksudnya bayaran ini asalnya perlu bagi balik sama itu mangsa. 他已經錢唔到嘅， Tetapi kamu tidak dapat jumpa dia sudah. 可能離開啦，或者係離世嘅啦。 Mungkin dia sudah meninggalkan tempat itu ataupun meninggal dunia. 你啲錢嘅錢數咯， Kamu harus cari kaum keluarganya. 賠邊嘅爸、賠嘅媽、賠邊嘅叔阿先。 Bagi bapak dia, bagi mama dia, bagi dia punya saudara mara. 因為見到人又喺冇錢數咧， Kalau orang itu tiada kaum keluarga, 你要嚟先聽啦。 kamu harus datang ke bait suci. 但係就賠變咗先聽裡面嘅知識啦。 Jadi bayaran itu kamu haruslah berikan kepada imam-imam dalam bait suci. 所以呢個條例嘅意思就係講，你要賠，你做壞事你要賠更噶啦，你天都還噶啦。 Jadi ini memberitahukan kita kalau kamu melakukan kejahatan dan kamu perlu memberi bayaran tebusan, kamu pasti perlu berikan bayaran. 你就符合善良人嘅先嘅間起嘅要求。 Jadi inilah suatu permintaan untuk mengekalkan hubungan yang kudus di antara Tuhan dan manusia. 喺第5章同我談論到第3件嘅事情， Di pasal 5 mengatakan perkara yang ketiga 你 lagi, 當然即係11節以下咯，而且到結束啦。 yaitu dari ayat 11 sampai ujung pasal ini. 你同我都講到測驗啊，你嘅妻子到底係整潔還是唔整潔啦？ Ini adalah untuk mengenal pasti istri itu dia setia atau tidak setia. 你一個讀西嘅當見門咯， Kalau kamu habis baca petikan ini, 當然你就又係唔容易嚟去理解嘅啦。 tentulah perkara ini pun tidak senang mau faham. 你係講到嗰種男女之間一種關係， Ini adalah tentang hubungan di antara lelaki dan perempuan. 特別係講到嗰種夫妻之間嘅關係， Khasnya tentang hubungan di antara suami dan istri. 同你就做丈夫嘅可能基督是矛盾啦。 Yang sebagai suami ini mungkin hati kecemburuannya itu sangat berat. 有時從在呢就關係上去懷疑呢就妻子啦。 Dalam hubungan itu dia selalu curiga terhadap istrinya. 有人讀呢看經文之後覺得做乜嘅眼用雞？ Jadi mungkin ada orang selepas baca petikan ini dia akan rasa, kenapa begitu? 你可以懷疑我，唔可以懷疑你。 Kamu boleh curiga terhadap saya tidak boleh curiga terhadap kamu kah? 你懷疑我，要懷疑你，係咯。 Kalau kamu curiga terhadap saya pun curiga kembali kepada kamu. 有人為姊妹來去善狀公義咯。 Jadi ada orang lah yang mau mempertahankan hak bagi saudari. 做咩只可以丈夫 check 掉，或者姊妹唔可以 check 丈夫咩？ Kenapa hanya suami saja boleh cek istri, tetapi istri tidak boleh cek si suami? 所以呢條條例看起來從男就強義嘛。 Jadi hukum ini seperti berat sebelah terhadap kaum lelaki.
但是实际上神天嘅條例哦， Tetapi sebenarnya Tuhan menentukan perintah ini 猜猜啊係保護女性啊， sememangnya untuk melindungi kaum perempuan. 在古時候啊，一種語言啊，社會地位啊比較大落嘅。 Jadi pada zaman dahulu itu peringkat ataupun tahap wanita dalam suatu masyarakat sangat rendah. 古時候嘅社會啊，多數都係跟父親一種制度嘅一種社會制度啦。 Jadi sistem pada masyarakat zaman dahulu itu kebanyakan ikut bapak punya. 即係男人至上啊，太男人主義啊。 Jadi mereka sangat maskulin lah, menitik beratkan kaum lelaki. 離婚啊，只有丈夫嘅權利。 Jadi mau bercerai itu adalah hak bagi suami saja. 只有丈夫可以提出離婚，做太太永遠唔可以提出離婚咧。 Hanya suami saja yang ada hak mau bercerai, yang istri tidak akan boleh minta mau cerai. 所以男人是強調以妻子不敬嘅理由來提出離婚啦。 Jadi kaum lelaki akan selalu menggunakan alasan istri saya tidak setia sebagai suatu sebab mau cerai. 他哋神嘅旨意啊，卻一夫一妻嘅制度啊。 Tetapi kehendak Tuhan adalah supaya perkawinan itu satu lelaki, satu perempuan. 所以從表面之見看，好像對姊妹唔公平。 Jadi dari segi permukaannya nampaknya dia tidak adil kepada kaum saudari. 實際上神天嘅條例係提出姊妹啦。 Sebenarnya Tuhan menentukan hukum ini adalah mau menunjukkan saudari. 佢係用來保護太太權利。 Ini adalah untuk melindungi hak sebagai 可 istri, 以限制嘅丈夫唔可以再妻。 untuk menghadkan suami itu tidak boleh mengambil istri yang lain. 因為古時嘅社會啊，男人三四啊老婆係有正常嘅啦。 Karena pada zaman dahulu itu satu lelaki ada 3-4 istri itu biasa 但係 saja. 擁有條例來看嘅時候， Tetapi apabila lihat dari hukum, 你有個基督神好重， kalau kamu rasa sangat cemburu, 發現嘅太太， mencurigakan istri kamu, 經過嘅條例嘅驗證同處理之後， melalui cara penyelesaian daripada hukum ini, 係你誤會太太啦。 kamu telah pun salah faham terhadap 你 istri. 嘅姊妹係你嘅太太性格嘅啦， Dan istri ini, saudari ini memang kudus. 咁你就會保護佢咯， Maka kamu haruslah melindungi 同時 dia. 先係會祝福佢咯。 Pada masa yang sama, Tuhan akan memberkati dia. 所以佢嘅就知啊，到底落面處理呢？ Jadi kita lihat cemburuan ini bagaimana mau selesai. 15節咁講啊， Ayat 15 mengatakan, 一陣人一將其送到祭司行。 orang ini harus membawa istri kepada imam. 為其帶出太麥面啊，以法1/10作供物。 Harus membawa 1/10 eva tepung jelai sebagai persembahan. 咁佢就上油， Tidak boleh membubuhi kemenyan. 咁佢加上嘅爐香， Tidak boleh dituangkan minyak. 因為呢就係異獻嘅數字， Karena ini adalah korban sajian cemburuan. 係思念嘅數字， Suatu korban peringatan. 思念嘅就吹。 Membuat orang mengingat kepada kedurjanaan. 你喺講到呢就知我行嘅時候，我帶件我用墨嘅東西帶上啦。 Jadi di sini mengatakan ketika menjalankan persembahan korban ini perlu membawa apa? 17就講， Ayat 17 mengatakan, 呢個祭司攞面處理呢， bagaimana imam harus buat? 講一把聖水啊裝出那瓦器裡面。 Katanya imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. 講要從帳篷嘅地上起點前頭放在水中。 Kemudian memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air. 呢17節當然講聖水啦。 Ayat 17 mengatakan air kudus. 跟住有個看天白狀哦， Kalau kita lihat ayat pasal 8, 要講到除吹水啦。 sana ada mengatakan air menebus dosa. 跟住條例啊，唔止係丈夫老妻子之間嘅發生， Jadi hukum ini bukan hanya berlaku di antara suami dan istri. 還會加上嘅祭司。 Perlu ada imam lagi. 意思講你唔可以聽一面之詞嘅啦。 Maksudnya kamu tidak boleh dengar satu pihak saja 就因為太太攞明樣， dan kamu membuat keputusan oh si istri itu bagaimana. 一天要有祭司參與一同來去驗證。 Harus ada imam yang turut serta baru boleh membuat kenal pasti. 當然攞明驗證我就唔係幾清楚啦。 Jadi bagaimana mereka mengenal pasti kita tidak berapa jelas. 畢竟祭司都係利未人嘛，都係男人。 Sebab sememangnya imam itu ialah orang Lewi, ialah kaum lelaki. 跟住太太要係就姊妹，攞明來驗證嘅就講出來嘅，好尷尬，或者我唔知道呢種情況啦。
Jadi yang sebagai istri ini tentulah dia saudari perempuan. Jadi macam mana mau mengenal pasti itu pun sangat susah sangat susah. 最主要強調就講亞族之間嘅異性嘅字啊，唔會只有二樓其之間有兩人嘅天啊。 Yang penting di sini ialah tentang kesetiaan istri ini tidak boleh ditentukan, dikenal pasti oleh suami dan istri dua orang saja. 一條就晒人嘅法律嘅程序嘅。 Mesti ikut semua prosedur hukum ini. 要嘅就真實委託嘅知識來去驗證資料。 Haruslah ada kenal pasti daripada imam yang sah. 當佢知識處理係咪太太驗嘅水？ Selepas imam itu mengendalikannya, minta istri minum air itu. 呢個水當然係在太太身上產生嘅作用。 Dan air itu akan ada kesannya di atas tubuh istri 但 itu. 天安當然唔係知識。 Tentulah yang memutuskan case ini bukan imam. 天安該係耶和華展示。 Yang memutuskan case ini ialah Tuhan Allah yang benar. 所以呢啲你就同我都講嘛， Jadi ayat 21 memberitahukan 講知識交夫人發招住。 imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. 講應承將嘅梯退小消啦。 Tuhan kiranya membuat engkau mengepiskan pahamu 都復發裝。 dan menggembungkan perutmu 是你在民眾邊緣招住神為私人。 supaya engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu. 所以呢水啊變成為你嘅招住水。 Jadi air ini juga dikenali sebagai air kutuk. 呢水在二人身上當然有產生作用。 Tentulah air ini akan ada kesan di atas tubuh wanita 呢 ini. 姊妹係冇問題嘅話， Kalau saudari ini tidak berbuat salah, 當然唔向嘅招住嘅話係連到佢啦。 tentulah kata-kata kutukan ini tidak akan menimpanya. 一個確實有銀行嘅事情， Tetapi kalau dia benar-benar buat, 你當然向面臨嘅招住啦。 tentulah dia akan terkena kutuk. 所以從原則嘅民數記來看 Jadi dari keseluruhan kitab bilangan, 其實神都冇變態嘅意思。 sebenarnya Tuhan tidak menindas kaum 所 perempuan. 以你看到凡喺民數記裡面看起來對那種異性有不利嘅條例其實在神眼中看來都係一種保護啊。 Jadi kalaulah kamu melihat di satu kitab bilangan ini ada hukum yang seperti memandang rendah kaum perempuan, sebenarnya dalam pandangan Tuhan, Tuhan mau melindungi kaum 因 perempuan. 在第5章然後啦， Bukan saja di pasal 5, 到後來27章， kemudian di pasal 還有 27, 最後嘅36章， dan juga pasal 36 yang 你都會 terakhir. 看到好多條例天下來都會保護yang弱勢嘅一群嘅人。 Jadi kamu akan melihat banyak hukum ditentukan untuk melindungi kaum yang lebih lemah. 你喺第5章 Inilah pasal kelima. 第6章Pasal 6. 第6章係留第7章可以講係做就分開嘅。 Jadi pasal 6 dan pasal 7 ini boleh dikatakan mereka dipisahkan. 一在我就上個禮拜一開始嘅時候就解釋嘅啦。 Jadi pada kelas minggu lalu mula-mula pun kita sudah membuat penjelasan. 1章到第6章，然後到第7章間就係一集分攤嚟嘅。 Jadi pasal 1 dan 6 dan pasal 7 ini di tengah-tengah mereka ialah satu perpisahan. 做咩人咁講呢？ Kenapa kata begini? 因為在第7節人有提到， Sebab di ayat 7 mengatakan, 講第7章嘅第2節， maaf di pasal 7 ayat 1講摩 mengatakan, 西列完去裝幕， pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, 就把裝幕用膏抹去， diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala 適 perabotan 當嘅裝幕神仙啦， supaya kemah suci itu menjadi kudus. 要把嘅其中嘅希基壇攞壇上希基度抹去， Dan mesbah dan segala perkakasnya dan semuanya itu pun diurapi dan dikuduskan. 一時嘅到希基成為仙潔咯。 Sehingga semuanya itu menjadi kudus. 所以7章嘅第1節， Jadi pasal 7 ayat 1 ini 把我哋帶嚟嘅就民數記嘅行啦， membawa kita meninggalkan bilangan sekejap, 把我哋轉到嘅就出埃及記嘅40章， membawa kita kembali ke Keluaran pasal 40. 因為出埃及記40章就係講到嘅就裝幕嘅建立。 Karena di kitab Keluaran pasal 40 mengatakan tentang pentabisan kemah suci. 所以第6章到第7章其實就係就分攤。 Jadi pasal 6 dan pasal 7 itu adalah suatu perengan baru. 第6章係連到嘅第5章以上嘅嘢就思想來。
Pasal 6 itu dicantumkan bersama perkara di pasal 5 dan 第 sebelumnya. 六章係乜嘅呢？ Jadi apakah itu pasal ke-6? 就係做那些人嘅條例啦。 Yaitu syarat-syarat bagi orang Nazir. 所以你看第六章同第五章做就比較嘅時候， Jadi kalau kamu bandingkan pasal 6 dan pasal 5, 第六章、第五章係講以色列人軟弱嘛。 jadi di pasal 5 mengatakan orang Israel yang lemah, 軟弱信心軟弱，生活軟弱， iman lemah dan juga kehidupan lemah. 責任世俗無謂唔嘅槍， Mendekati kenajisan dunia menjadi diri sendiri najis. 所以唔能夠來去侍奉神、敬拜神。 Jadi tidak boleh melayani Tuhan, menyembah 你 Tuhan. 喺第五章嘛， Ini pasal 5. 第六章咧就唔同哦。 Pasal 6 pula lain sudah. 以色列人自家可以自願來嘅槍自家。 Jadi orang Israel boleh sendiri mengucapkan nazar untuk mengkuduskan diri, 自家可以選擇來去敬拜神。 sendiri memilih untuk menyembah Tuhan. 因為你看第五章嘅條例， Kalau kita lihat hukum dalam pasal 你 5, 發現對人有錯不公嘅條例， kamu akan dapati bahwa dia seperti tidak adil bagi 尤其 manusia, 係對妻子啦、對女性啊，好不公嘛。 terutamanya terhadap istri, terhadap kaum perempuan. 你可以冤枉人，唔可以冤枉你。 Kamu boleh menyalahkan saya tidak boleh menyalahkan 但係 kamu. 第六章又唔同哦。 Tapi pasal 6 lain pula. 大家都看到神啊，係男女都平等嘅， Nah, kita lihat Tuhan melayani lelaki dan perempuan sama rata saja. 所以你自家願意嚟嘅將自家， Asalkan kamu sanggup mengkuduskan diri sendiri. 你喺神嘅眼中看為都係一樣嘅，老弟兄也係一樣嘅。 Dalam pandangan Tuhan itu saudara-saudari sama saja. 所以從嘅將自家來侍奉神，也則觀點來去看前面幾章嘅時候啊。 Jadi kalau kita melihat beberapa pasal di depan ini dari pandangan menyucikan diri sendiri, 其實民數記都係講聖潔嘅。 sebenarnya bilangan ini sedang membincangkan kesucian. 第一章、第二章都講聖潔。 Nah, pasal 1, pasal 2 mengatakan tentang kesucian, kekudusan. 神要求讓人聖潔， Tuhan mau siapa kudus? 要求以色列人。 Mau orang Israel. 第三、第四章， Pasal 3 dan 4, 神要求讓人聖潔， Tuhan mau siapa kudus? 係種在聖殿裡面侍奉神嘅祭司利未人啦。 Orang Lewi dan juga imam yang bertugas di kemah suci. 第六章咧， Pasal 6 pula, 對讓人要求嘅聖潔， dia minta siapa menjadi kudus? 一般以色列百姓 Orang Israel, rakyat jelata. 要求佢哋也可以自家來追求聖潔。 Minta mereka boleh juga sendiri pilih untuk menjadi kudus. 所以你看一章到第六章哦， Jadi pasal 1 sampai 6, 有一種便當嘅聖潔， askar 變嘅 askar haruslah kudus. 60萬變嘛。 Jadi ada 600.000 askar. 第一章、第二章按照神嘅方法按人啊。 Jadi pasal 1, pasal 2 mengatakan haruslah berkemah ikut cara Tuhan. 第三、第四呢， Pasal 3 dan 4也係變嘛。 pun askar 但 juga. 係在聖殿嘅變， Tetapi askar di kemah 在 pertemuan, 利未人祭司嘅聖潔。 yaitu orang Lewi dan imam haruslah kudus. 點解延伸到呢？點解大改前啊？即以色列一般百姓也追求聖潔啦。 Sekarang diteruskan lagi kepada rakyat biasa orang Israel pun harus kudus. 就係對於嗰種那些人要求嘅聖潔。 Inilah tentang permintaan terhadap orang Nazir harus kudus. 所以那些人條例也統稱為喊做獻恩嘅條例。 Jadi hukum yang berlaku atas orang Nazir juga disebut sebagai hukum tentang bernazar. 聖經當然對嘅獻恩有看到有唔同嘅性質，好多唔同嘅性質啊，性質啊，性質。 Oh, jadi dalam pandang Alkitab ini ada banyak sifatlah tentang bernazar ini. 你睇利未記嘅時就可以提到啦，有獻恩嘅條例啦。 Jadi apabila kamu membaca kitab Imamat, kamu akan melihat hukum bernazar. 個獻恩就獻恩嘛，叫你把自己獻俾神。 Selepas kamu bernazar, itu seperti kamu telah mempersembahkan diri kepada Tuhan. 有啲人獻恩嘅心態又唔同啊嘛。 Jadi
orang yang bernazar itu akan mempunyai satu sifat hati yang berbeza. 有危險，或者把自己獻俾神啦， Nah, saya bernazar, maksudnya saya telah mempersembahkan diri kepada Tuhan. 睇你危險期間，危唔去做神嘅工啊。 Tetapi selepas saya bernazar, saya tidak pergi buat kerja suci bagi Tuhan. 跟而險啊，其實也可以用錢嚟去換嘅。 Sebenarnya kalau kamu bernazar, kamu boleh bayar ataupun tukar dengan duit juga. 比如講而險嘅啦， Contohnya, kamu telah bernazar, 你去做工嘛， kamu perlu bertugas. 做工可能要所得啦，所減到啦。 Tetapi kalau kamu bertugas, mungkin kamu akan mendapat sesuatu. 跟而減到嘅錢啊、貨品啊，而佢嚟做還嘢啦，奉獻俾神啊。 Kemudian apa yang kamu dapat daripada kerja kamu, mungkin duit, mungkin harta, kamu boleh menggunakan itu untuk membayar nazar 當 Tuhan. 然可能有講咯，危險， Kamu ada pula orang yang mengatakan, oh saya telah bernazar, 危險嘅把所得嘅獻俾神。 saya mahu memberikan apa yang saya dapat tahun ini kepada Tuhan. 跟住佢講哦危險啊點啦， Kamu tidak boleh cakap, oh saya sudah bernazar, 危點啦做嘅危到還神咧， apa yang saya buat sekarang saya harus bayar kepada Tuhan. 跟危超竟然超唔去做工啦， Jadi tahun ini saya tidak mau pergi bekerja lah. 危乜雞都唔做，嗰種神又唔去追究啦，因為危冇所得嘛。 Kalau saya tidak buat kerja, Tuhan tidak boleh juga mengejar mau sesuatu daripada saya sebab saya tidak memperoleh apa-apa harta. 第二竟然講危冇親到錢啦， Maksudnya tahun ini saya tiada untung apa-apa duit. 所以危雖然去嘅危到到先仔就同神講，神啊危啲多啦，危攞魚肉添，真係冇親到錢啦，竟然啊！ Jadi apabila kamu pergi ke bait suci, kamu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan saya tahu saya sudah janji apa yang saya untung tahun ini saya akan bagi kamu, tetapi tahun ini saya tiada untung apa-apa. 成日咁佢攞嚟追究嘛， Ya Tuhan kamu tidak boleh menuntut dari saya juga. 嘅成日唔起一硬用嘅就起嘅啦。 Jadi Tuhan tidak akan berkenan terhadap nazar sedemikian. 跟住剛才使徒時代有發生過樣事情嘛， Jadi kamu lihat di dalam zaman para rasul berlaku juga hal 而 begini. 家保羅有咩罵咩？ Paulus bukan marahkah? 保羅嘅都演權做工啊， Paulus kata kamu harus rajin bekerja. 其實有提醒嘅條咯。 Sebenarnya itu pun suatu peringatan. 哦，你哋一知去做成嘅工，唔可以因此講啊，咪唔演權啦。 Ya, kamu ini yang telah bertekad mau bekerja bagi Tuhan tidak boleh sengaja menjadi malas. 舊約有硬條例啦， Jadi dalam kita perjanjian lama ada hukum ini. 使徒時期啊，因為使徒們也有硬用嘅偷獵嘅狗頭啦。 Dalam zaman para rasul ada juga pengajaran firman begitu. 任何時代都係一樣嘅啦。 Tidak kira apa saja zaman sama saja. 所以我都想係咩善啊，看挑人善啦。 Jadi kita lihat bukankah Tuhan memang sangat fasih tentang hati manusia. 把自己獻俾神， Saya mau persembahkan diri kepada 但 Tuhan. 獻俾神並唔係講一定辟呢原來去養危嘛。 Jadi kalau saya mau persembahkan diri kepada Tuhan bukan maksudnya saya mau tunggu orang lain membiayai aku. 然佢講誒，我已經去咗啦，我要做傳道啦， Kamu tidak boleh cakap, oh saya sudah bernazar mau menjadi pendeta. 我都訂落神學院啦，買啲工都唔做啦。 Saya tunggu saja mau masuk maktab teologi, saya tidak buat apa-apa kerja. 反正總會都冇人啊，參加危啦。 Sebab ibu gereja tiada sudah calon, pasti mereka akan ubah saya. 所以搞到超可能有變使徒之批嘅啦。 Kalau begitu, orang itu akan ditegurlah oleh 所 rasul. 以既然我都奉獻俾神嘛， Jadi memandangkan kita mau membuat persembahan kepada 點解 Tuhan. 我都行起我去做共產錢嘛？ Sekarang kita masih perlu bekerja dan mendapat keuntungan. 因為我都嘅年啲親到，我要把佢奉獻俾神。 Haruslah menggunakan tenaga kita untuk pergi mendapatkan keuntungan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. 所以其實舊約在聖經裡面啊，有就喜宴啊，有好多唔同性質嘅啦。 Jadi dalam perjanjian lama ini tentang bernazar ini ada banyak dia punya sifat. 所以講性質啊，所以我都條想要花啲時間解釋我做唔同嘅性質。 Jadi tadi kita telah pun menggunakan sedikit masa untuk menjelaskan tentang beberapa sifat yang berbeza. 嘅當嘅民數記第六章要係喜宴嚟啦， Di bilangan pasal 6 ini tentang bernazar lagi. 當然就係另外一種嘅奉獻嘅條例。 Inilah suatu jenis hukum tentang bernazar yang berlainan, 那些人嘅條例， yaitu hukum orang nazir. 那些人們喊做nazir嘛，nazir。 Ya, bahasa asalnya pun nazir. 如果查嘅一個字典咯， Kalau kita lihat asal usul perkataan tersebut, 佢係講分出嚟，分出。 maksudnya ialah dipisahkan. 你也可以延伸另外一條書，
dia boleh juga tambah dengan satu lagi 就 perkataan, 係祭司啊，太祭司條上就干先干 yaitu itu mahkota kudus di atas kepala imam besar. 啊，即等於講係王干啦， Itu ialah suatu mahkota raja. 因為祭司也係等於地位也要朝元好像王嘅。 Sebab kedudukan imam besar itu pun luar biasa seperti raja. 所以那些人雖然唔係王 Jadi orang Nazir walaupun mereka bukan raja, 啊，那些人當然也唔係祭司啦。 orang Nazir tentu juga bukan imam. 因為我上個禮拜介紹過，祭司唔係任何人可以當啊嘛， Sebab minggu lalu kita sudah jelaskan imam itu bukan semua orang boleh jadi imam. 祭司只有利未人可以做 Imam ini hanya orang Lewi saja yang boleh jadi imam. 啊，佢做係利未人也未必可以做祭司啊。 Dan kalaulah kamu orang Lewi, tidak semestinya kamu boleh jadi imam. 啊，能夠做祭司只有在嗰核家族裡面變分出嚟嘅亞倫家庭先可以當祭司嘛。 Jadi yang boleh menjadi imam hanyalah keturunan Harun dalam kaum keluarga Kehat. 啊，那些人條例唔係變祭司，也唔係變利未人。 Hukum orang Nazir bukan diberikan kepada imam ataupun orang Lewi. 喺邊其以色列嘅支派裡面，願意嘅槍持家，也向一閃上侍奉神嘅以色列百姓。 Jadi hukum ini diberikan kepada orang di 11 kaum yang lain yang sanggup giat melayani Tuhan dan mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. 所以佢哋雖然唔係王， Walaupun mereka bukan raja, 佢哋雖然也唔係祭司利未人， walaupun mereka bukan orang Lewi, bukan imam. 但係從那些人我都也是我可以知道，佢哋似乎又好像王，又好像祭司。 Tetapi melalui hukum mengenai orang Nazir ini, kita melihat mereka mirip ataupun seperti raja, seperti juga imam. 啊，聖經入邊有兩隻比較出名嘅那些人啊， Jadi dalam Alkitab ada dua orang Nazir yang lebih 一 terkenal. 就係參孫嘛， Yang satu Simpson, 啊，另外就係撒母耳。 yang kedua ialah Samuel. 啊，咁我哋看啊，你參孫也好，撒母耳都好， Jadi tidak kira Simpson ataupun Samuel. 啊，叫做想法啊，叫做習慣就係唔同一般人唔相同嘅啦。 Kebiasaan kehidupan mereka, cara hidup mereka itu memang berlainan daripada orang biasa. 因為有些想法習慣啊，會受變嘅。 Sebab mereka ada beberapa kebiasaan yang perlu dipegang. 啊，咁佢整條髮咧， Tidak boleh potong rambut. 所以一出舞台啊，嘅條髮都撩到佢盡停架啦。 Jadi sejak dia keluar daripada perut ibu, rambutnya itu harus ditinggalkan sampai dia kembali ke 所 surga. 以是真非常嘅參孫老撒母耳嘅話， Jadi kalau kita renungkan Simpson dan Samuel 啊， ini, 真不能想嘅條啦，真一步。 lebih merenungkan mereka dengan lebih teliti. 啊，其實參孫啊，一條髮要幾長？ Berapa panjangnya rambut Simpson? 啊，其實撒母耳條髮要幾長？ Berapa panjangnya rambut Samuel? 可能嘅參孫好啲啦，因為冇幾叫事嘛。 Mungkin Simpson ini lebih baik sedikit sebab dia tidak panjang umur, mati sudah. 一條髮也應該好長啦。 Rambutnya sepatutnya panjang juga. 撒母耳咧， Samuel pula. 撒母耳從年少時就做那些年嘛， Jadi Samuel ini sejak kecil lagi dia menjadi orang Nazir. 一直到佢退休做喇嘛，到佢離世， Sehingga dia telah bersara kembali ke rumahnya sampailah dia meninggal. 啊，你係幾十年嘅生活嘛， Dan berpuluhan tahun punya kehidupan. 所以佢想想到佢一條髮到底要幾長啊？要幾多幾耐？ Kamu boleh bayangkan betapa panjangnya rambutnya, berapa kilo dia punya 所 rambut. 以有時我看到相片嘛，看到印度佬 Jadi kadang-kadang kita melihat gambar nampak orang India. 啊，幾十年都冇整條髮， Beberapa puluh tahun tidak potong rambut. 條髮長到用人驚啦， Jadi mereka punya rambut sangat panjang lah. Mereka ikat begini satu gulingan. 啊，可能幾十幾耐啦。 Mungkin ada beberapa puluh kilo. 啊，你喺我哋知會上嘅一種那些年條例啊，看到嘅一種生活特徵啦。 Jadi kalaulah kita merenungkan orang Nazir dengan lebih teliti, inilah salah satu kebiasaan kehidupan mereka. 啊，所以一個作為就那些人， Jadi kalau mau menjadi orang Nazir, 啊，違反嘅幾個條例哦， kalau dia melanggar beberapa hukuman ini, 啊，即係 beberapa hukum 條 ini, 法， dia potong rambut 啊，天熱葡萄， ataupun dia minum buatan hasil anggur 天三係事實哦， ataupun mendekati mayat, 啊，一個違反嘅三樣嘅禁忌嘅話，
Kalau telah melanggar 3 larangan ini, 咁但係呢件係小心還是唔小心啦？ tidak kira dia itu sengaja atau tidak sengaja, 咁都身為係一種失敗， ini kira mereka gagal. 當然就愛認罪咯，愛獻祭啦。 Kalau begitu mereka harus mengaku dosa dan membuat persembahan. 同時又愛重新來燒咯。 Nah, selain itu mereka harus memegang kebiasaan ini dari semula. 所以那聖言條例唔係講哦，我破壞戒，我就唔屬在呢啦，這樣算啦，唔要啦。 Jadi hukum tentang orang Nazir ini bukan kata ayah saya sudah membuat kelanggaran, oke lah begitu sajalah, tidak kira sudah, bukan begitu. 你唔但愛認罪，愛賠後重嘅嘅款項啊，嘅錢啊。 Bukan sahaja kamu perlu mengaku dosa dan memberi bayaran yang sangat berat itu. 當你重新得到結槍之後啊，你要重新來再受過。 Selepas kamu dikuduskan, disucikan, kamu harus mula daripada awal lagi. 一個咩啊，你係算為係失敗嘅。 Kalau tidak, kamu dikira sebagai gagal. 你喺民眾當中喺台面條啊，台面條當然啊，唔該要看水面。 Oh, kalau tidak, kamu akan dipandang hina dalam masyarakat. 你能叫佢英文到英啊，你就少幾條筆啦。 Kalau kamu telah bernazar dan kalau kamu tidak dapat membayar nazar, kamu akan sangat malu. 所以唔能夠隨便講戲言嘅哦。 Jadi tidak boleh sembarangan bernazar. 你戲言先聽到你就完嘅啦。 Kalau kamu bernazar dan Tuhan mendengar, kamu mesti bayar. 你唔能講哦，我一時衝動啊，所以我戲嘢啦又。 Kamu tidak boleh cakap, ayah saya tergerak secara terburu-buru sejak pada saat tersebut. 你就先要許可咯。 Sebab kamu telah mengucap daripada mulut. 講話隨便攞河流嘅啦，隨便噏晒就算啦。 Kalau begitu kamu hanya sembarangan berucap saja. 睇神記得咯，哦，你講嗰東西，你答應我冇還到時就追到低啦。 Tapi Tuhan itu ingat apa yang kamu ucapkan, Tuhan akan ambil kira sampai kesudahannya. 所以傳道書上講嘛，你來到神嘅天啊，見神嘅國度啦。 Jadi itulah sebabnya dalam kitab pengkhotbah mengatakan berjaga-jagalah ketika kamu mendekati Tuhan. 言要加少咯。 Perkataanmu harus sedikit. 所以講你要省，話語要省先啦。 Maksudnya apa yang kamu ucapkan itu haruslah jujur. 講講出嚟，你喺落金子銀嘅價錢啊。 Setiap perkataan yang kamu ucapkan itu harganya setimpal emas. cái thứ 7章咧， Pasal 7 pula. 你係當然係另外一集單元啊。 Inilah suatu bab yang lain. 我講過嘛，本來民數記從第7章開始看嘅嘛。 Kita sudah ucapkan hari itu bilangan ini sepatutnya mula dari pasal 7. 因為從時間上嚟看啊，你應該係在出埃及記40章開始嘅。 Sebab kalau dari segi masa, inilah yang berlaku selepas keluaran pasal 40. cái thứ 7章講乜嘅呢？ Apakah isi kandungan pasal 7? 即係講愛為做好愛隻會幕啊來去奉獻啊。 Yaitu tentang memberikan persembahan supaya dapat melengkapkan kemah pertemuan. 你看摩西記錄嘅時候啊， Kita lihat catatan Musa. 你第7章基本上就係一份啊，嗰種會計表格。 Pasal 7 ini sebenarnya ialah satu laporan jumlah. 即係記錄係12隻支派交託各隻族長來去奉獻。 Yaitu mencatatkan 12 kaum melalui 12 suku punya pemimpin, mereka membuat persembahan. 叫做個禮物啊，去帶到耶和華嘅面前啦。 Persembahan mereka ataupun hadiah mereka haruslah dibawa ke hadapan Tuhan. 所以神嘅面前就係到我哋會幕前啦。 Di hadapan Tuhan maksudnya di hadapan kemah pertemuan. 我哋奉獻當然係落敬拜有關。 Tentulah persembahan ini ada kaitan dengan sembahan seseorang. 天意就咁講啊， Ayat 2 mengatakan, 講當日以色列眾少量各隻族長都來奉獻，加咗各支派少量，按年係設定數嘅年。 para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. 從第7章天意就可以看得到啊。 Dari pasal 7 ayat 2 kita boleh lihat. 少量來到會幕前奉獻禮物。 Para pemimpin datang ke depan kemah untuk memberi persembahan. 從時間上嚟看，其實也係亞倫，就係祭司亞倫嘅接受做祭司工作1年而數啦。 Dari segi masa, inilah
hari di mana Harun keluarganya menerima jabatan imam, 即第三、第四章啊， yaitu tadi di pasal 3 dan 即 4. 阿倫便委任便委派為祭司，利未人也在神嘅面前來侍奉。 Harun dilantik sebagai imam dan orang Lewi pun mulailah pelayanan. 所以1月2號12支派12族長， Jadi 來到會幕前， hari 奉獻在神面前。 pada hari pertama bulan yang pertama 12 pemimpin semua suku Israel datang ke depan kemah suci untuk membuat persembahan. 嘅1月1支派當然就係12支派，就係12月啦。 Jadi satu hari itu satu kaum yang datang, jadi 12 suku, maka ada 12 hari. 佢出1月12號啦， Yaitu sampailah hari ke-12 bulan pertama. 1月12號後就係1月14號。 Selepas hari ke-12 bulan pertama ialah hari ke-14. 14號就係第9章咯， Pada hari ke-14 itulah pasal 9, 就係遵守天意集嘅2一節。 yaitu haruslah memegang perayaan Paskah yang kedua. 所以促進獻禮物，從嘅12月當中，其實接下來同時要係14號就係做嘅就守2一節嘅條例。 Jadi dalam masa 12 hari itu para pemimpin suku Israel ini membuat persembahan. Selepas itu teruslah pada 14 hari bulan mereka perlu memegang hari Paskah. 呢個時間係啱啱好就8月接上嘅。 Jadi masa itu ngam-ngam saja disambungkan. 就好似我哋見嘅噴發通一樣嘛。 Sama seperti hari ini kita menjalankan aktiviti. 一波60禮拜嚟做神學人先班。 Sekarang dalam masa 6 minggu kita jalankan kursus teologi 每 lanjutan. 個禮拜就4日嘛， Tiap-tiap minggu ada 4 hari. 4日做到8月30號。 Jadi 4 hari, 1 minggu kita buat sampailah 31 Ogos. 8月30號並唔係發通到填咯， Sampai 31 hari bulan Ogos bukan maksudnya aktiviti sudah siap. 接下來我哋要傳統陽真社會啦。 Seterusnya kita ada satu seminar penyempurnaan rohani Puan Pendeta. 所以我哋嘅發通係要連貫先嘅啦。 Jadi aktiviti-aktiviti kita itu ada kesinambungannya. 佢從7章到9章哦， Jadi dari pasal 7 sampai pasal 1 9. 月2號去數每集支派來去奉獻1月12月嘛，12日支派就12月啦。 Jadi dari 1 hari bulan 1 itu tiap-tiap suku satu demi satu datang membuat persembahan, 12 suku 12 hari. 獻最尾日支派獻就係1月12號啦。 Jadi kaum yang suku terakhir yang membuat persembahan ialah 12 hari bulan. 唔係講晒咯，結束啦。 Bukan katanya oh sudah selesai, siap sudah. 13號就係準備期咯。 Jadi 13 hari bulan ialah hari persiapan. 14號就係2一節嘅準時啦。 Sebab pada hari 14 hari bulan itulah hari Paskah. 所以7、8、9啊，其實發通後緊湊嘅啦。 Jadi pasal 7, 8, 9 aktiviti mereka sangat padat. 每月都要發通。 Tiap-tiap hari ada 所 aktiviti. 以12月當中啊，每月都有唔同嘅情況嘅侍奉同埋敬拜。 Jadi dalam belasan hari ini tiap-tiap hari ada pelayanan dan ibadah yang berbeza. 喺以時間嚟講啊，一就促進獻祭啊，當然就在2一節之前啦。 Jadi dari segi masa tentulah persembahan para pemimpin ini berlaku sebelum hari 但 Paskah. 係有唔有要重疊我都唔知道啦。 Ada mereka di 最前 dua perkara berlaku pada masa yang sama. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. 嘅促進許數獻祭呢， Jadi pemimpin ini mula membuat 其實 persembahan. 而喺前面咧就攞咗許數書點便當啦。 Di depan ada pula mereka kira jumlah askar. 一概嚟係同時重疊進行噶啦。 Mungkin dua aktiviti ini berlaku pada masa yang sama. 雖然看到雲集以色列人哦，其實前半年啊都係通人啊。 Jadi kalau kita lihat seluruh kemah Israel ini semua orang pun sedang bertindak. 好多發通在各集地方啊，在進行緊。
banyak aktiviti yang sedang berlaku di pelbagai tempat. 其實就好像基教會係一樣嘛。 Sama seperti hari ini di 見 dalam 埋 gereja. 有一群人仲有做神學人先班。 Malam ini kumpulan kita ini sedang ikut kelas kursus lanjutan 其 teologi. 實可能在拼音堂地方也要做那種禱告啦，或者禱告會啦。 Mungkin di tempat lain mereka ada sesi doa. 拼音堂可能要做緊讀經會啦。 Mungkin di tempat lain mereka ada baca Alkitab. 也有可能拼音堂要請人查經啦。 Mungkin di tempat lain ada persahabatan belia yang mengaji Alkitab. 可能唔同時間，佢哋可能重疊或者同時間進行嘅。 Jadi mungkin lain masa, tapi pada hari yang sama, masa yang sama, dua aktiviti berjalan. 在唔同天意睇嘅同一時間內嘅同類施方式。 Di kawasan yang berbeza, pada masa yang sama, orang yang berlainan membuat ibadah yang berbeza. 喺天意件事情當然就促進係禮物啦。 Jadi yang pertama, perkara pertama yang berlaku di sini tentulah para pemimpin yang membuat persembahan. 喺從喺禮物嚟看啦，對後適用嘅禮物。 Jadi kalau kita lihat hadiah mereka itu memang semua hadiah yang sangat berguna. 每日每日支派來去獻祭， Tiap-tiap hari satu suku datang membuat persembahan. 獻賣做獻禮物，當然係獻其他嘅種物品咯。 Selain daripada memberikan hadiah, ada lagi barang-barang lain. 譬如講動物啦， Contohnya binatang, 即係 T300所講嘅咯。 seperti ayat 3. 6架有篷嘅茶， Ada 6 kereta beratap 留12條公羊， dan 12 ekor lembu. 等於一架茶就要配2條公羊咯。 Maksudnya kalau ada satu kereta perlu ada 2 ekor lembu. 跟住啦，茶嘅公羊係咪？ Apakah kegunaan kereta ini? 咩冇用處嘅？ Bukan tiada guna. 當然有咩俾你拿來燙嚟食啦。 Tentulah bukan supaya kamu boleh ambil lembu itu potong makan. 因為其實偷出去茶商嘛， Sebab lembu itu satu set dengan itu kereta. 當然拿嚟裝東西。 Tentulah mereka dipakai untuk mengangkat barang. 咩裝一匙交會卡東西啊？ Bukan untuk mengangkat barang rumah kamu juga. 裝一種非莫使用嘅東西。 Mereka itu dipakai untuk mengangkat barang-barang kemah suci. 跟聖經講摩西就照見神吩咐人去行咯。 Jadi Alkitab mencatatkan Musa pun berbuat seperti perintah 當有 Tuhan. 促裝風嘅禮物來，佢就把佢接受下來。 Mengatakan apabila pemimpin datang memberikan hadiah, dia pun mengambil hadiah-hadiah 即係 tersebut. 幫嘅種禮物咧，進夠變一隻利未家庭啊。 Kemudian dia memberikan hadiah ini kepada orang Lewi. 咁呢位家庭我哋都記係要審責家庭， Kita tahu orang Lewi ada 3 keluarga. 在 T3、T4我介紹係嘛？ Yaitu kita telah pun membuat pengenalan di pasal 3 dan 4. 其中哥克家庭啊， Di dalam dia ada Bani Kehat. 哥克阿倫當然也在哥克裡面， Harun berada di dalam keluarga Kehat. 他呢因為變成咗祭司， Tetapi karena dia dipilih untuk menjadi imam, 所以阿倫嘅家要從哥克家裡面把佢分出嚟， jadi keluarga Harun dipisahkan daripada keluarga Kehat. 佢哋係做祭司嘅啦。 Mereka ini khasnya menjadi imam. 跟住阿倫嘅家，其而家用哥克家人咧， Jadi dalam keluarga Kehat, selain daripada keluarga Harun, 我都講過嘛，佢哋用荊條來去抬一種先極嘅支線嘅物嘛。 kita sudah bagi tahu di sini mereka ini bertugas menggunakan bahu mereka untuk mengangkat perkakas kemah pertemuan. 佢用東西都用荊條抬，佢唔係用老茶嘛。 Jadi kalau semua barang pakai bahu untuk angkat saja, tidak perlu ada kereta. 所以哥克家就冇變分到有茶有牛啦。 Jadi Bani Kehat ini tidak diberikan kereta atau lembu. 即係我哋再看嘅就米拿利呢， Tetapi kalau kita lihat Bani Merari, 米拿利當然就最富貴咯。 Merari ini paling kaya lah. 佢米拿利當然就係做抬一種柱條啦，一種好重嘅東西。 Kaum Merari ini ditugaskan untuk mengangkat tiang yang paling berat. 所以就變分到4架茶咯，就係嘅就八條牛啦。 Jadi mereka ini diberikan 4 kereta, yaitu 8 ekor kerbau. 最第8節所講嘅， Nah, dicatatkan di ayat 8. 馬來文係可爆 Oh, maaf, bukan kerbau, lembu. Lembu. 4架茶8條牛啊。 Jadi
4 kereta, 8 lembu. 再來就革順咯。 Ya, selepas itu ialah Gerson. 革順因為係抬一種也係好貴重嘅東西啦。 Karena Bani Gerson ini bertugas untuk mengangkat barang yang berharga 一 juga. 種布啦，一種布。 Contohnya kain. 它嘅重量當然變上粗條啦。 Tetapi berat kain itu tentulah tidak seberat tiang. 睇行起好重啦。 Tetapi tetap berat 所 juga. 以分到兩架叉4條橋咯。 Jadi mereka ini ada 2 kereta, 4 lembu. 所以6條橋應該就12對橋。 Jadi ada 6 kereta, 12 6架叉12對橋啦。 6架叉12對橋。 12 tiang ya, itu yang ulang tiang. 對。 6 kereta, 12 lembu. 所以就通通變分晒去米拉利老革順咯。 Jadi semuanya diberikan kepada Merari dan Gerson saja. 跟住些東西都好實用嘅啦。 Jadi benda-benda ini memang sangat praktikal. 先有吩咐摩西啦，放一種叉啦，分辨嘅啲啦。 Tuhan juga suruh Musa memberikan kereta ini kepada mereka. 你看得出有先有體恤一種供應咯。 Jadi nampaknya Tuhan memang sangat prihatin ataupun berbelas kasihan kepada para pekerja. 工作量幾多？ Berapa berat tugasnya, 我主要分辨要幾多？ maka saya akan bagi kamu berapa banyak. 你冇用到嘅，當然唔有分辨咯。 Kalau kamu tidak perlukannya, tentulah saya tidak akan bagi. 從就先工嘅工作量嚟看，應該有人係公平嘅。 Jadi kalau kita lihat daripada skop tugas kerja suci ini memang adil. 一個教會可能而工作量太應該體恤你啦。 Kalau kita lihat, kalau gereja lihat kerja suci yang kamu lakukan banyak, memang akan berbelas kasihan terhadap kamu. 就算唔體恤你，也冇介意啦。 Kalau tidak berbelas kasihan terhadap kamu, janganlah kamu terlampau ambil kisah. 先有補足教會嘅劇劇。 Tuhan akan menyempurnakan ketidaksempurnaan gereja. 你就自己努力賺錢咯。 Kamu haruslah sendiri berusaha pergi cari keuntungan. 賺到錢嚟去補足教會嘅需要啦。 Kamu akan mencari keuntungan untuk menggantikan kekurangan daripada gereja. 咁你所得到嘅福音當然係比他人多啦。 Kalau begitu, tentulah berkat yang kamu dapat itu lebih banyak daripada orang lain. 睇咧從面書記嘅認證嚟看，當然嘅工作量太，你就會得到多啦。 Tentunya kalau kita lihat daripada prinsip kitab bilangan ini, kalau skop tugas kamu besar, banyak, apa yang kamu dapat itu pun banyak. 你應該講，做乜唔公平咧？ Kamu tidak boleh cakap, kenapa tidak adil? 大家都要在教會做啲用， Kita semua menjadi saudara dalam gereja. 大家同年嘛，所以你夾人多，佢夾人嗌夾人少。 Kita semua adalah seiman. Kenapa kamu dapat banyak, dia dapat sedikit? 睇佢做得多嘢，做得少當然係分配唔同啦。 Tentulah orang ini dia dapat buat banyak, orang ini kamu buat sedikit, memanglah lain dia punya penagihan. 我所見拜時係體恤你嘅事嘛， Sebab Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berbelas 當 kasihan. 然得到人多，當然要做多啲咯。 Kalau kamu mau dapat banyak, tentulah kamu harus buat banyak. 咁我看人家人咁多，你都眼紅嘛。 Jangan kamu lihat orang lain mendapat banyak, kamu pun iri hati. 咩講人眼紅啊？看先見人看， Saya bukan cakap kamu iri hati lah, saya lihat Alkitab begitu. 先見變好人就係人話，你工作量太，你就應該得到多啲啦。 Jadi inilah prinsip Alkitab. Kalau kamu membuat banyak kerja, apa yang kamu dapat pun akan lebih banyak. 跟我看嘅就獻祭啊， Jadi kita lihat persembahan mereka ini 叫係就次序嘅。 ada satu urutan. 一個就注意看嘅12年嘅獻祭啊， Kalau kita lihatlah persembahan 12 hari ini, 叫係周嘅一就按羊一就次序來獻嘅。 susunannya itu mengikut susunan mereka berkemah. 我哋記得前面一圖嘛， Kita ingat lagi kah gambar raja dahulu? 拉雜在東邊按羊，拉雜在南邊在西邊在北邊按羊。 Siapa yang berkemah di sebelah timur, siapa yang di utara, barat, dan selatan? 天一、三都係在東邊嘅。 Satu, dua, dan yang ketiga itu berada di sebelah timur. 前面3日以猶太做燒嘛，猶太先來獻。 Dalam 3 hari yang pertama itu, Yehuda sebagai kepala, Yehudalah yang pertama membuat persembahan. 所以東邊獻去就轉去南邊，南邊獻去就轉去西邊，西邊獻去轉去北邊。 Jadi selepas di timur sudah membuat persembahan, pergi ke
sebelah selatan pula. Selepas selatan, barat, selepas itu akhirnya baru utara. 睇我哋都猶太唔咩太拉做嘛， Tetapi kita tahu Yehuda itu bukan anak sulung. 雅各識呢隻拉做， Yakub ada 12 orang lelaki, 太拉 anak 做係 lelaki. 屬於南邊一隻條片啦。 Sebenarnya anak sulung adalah Ruben di sebelah selatan. 佢哋獻禮物嘅天嘅啦，唔係獻條片來啦。 Tetapi hari pertama mempersembahkan hadiah bukan Ruben dulu. 反而係獻在東邊嘅猶太排天師嘛。 Sebaliknya Yehuda yang sebelah timur itu. Sebenarnya Yehuda itu urutannya dia anak keempat. 所以獻祭嘅一隻日子嚟看啊，其實係按一隻按樣嘅隻方位，你方位出來嘅方位就先獻啦。 Jadi urutan mempersembahkan hadiah itu mengikuti susun atur berkemah mereka. 唔係按照嘅就係兄弟嘅排位順序來獻嘅。 Bukan ikut susun atur kelahiran sanak saudara ini. 一個以順序嚟講，最尾當然係拼亞明。 Kalau ikut urutan, yang terakhir pastilah Benyamin. 睇我哋都見咩排最尾嘛。 Tetapi kita tahu susunannya dia bukan terakhir. 猶太人應該排天嘅嘛。 Yehuda pun bukan yang pertama. 排天嘅一個兄弟順序應該係兩片天嘅嘛。 Kalau ikut urutan kelahiran, haruslah Ruben yang pertama. 所以一隻獻祭啊，其實就按照一隻數點以色列百姓啊，應該便當啦，應該咁便當一隻順序按樣來去獻。 Jadi susun atur membuat persembahan itu mengikuti susun atur perhitungan askar 所以 mereka. 東南西北，所以就順時鐘嘅順序。 Yaitu mula daripada timur, kemudian selatan, kemudian barat, kemudian utara. Satu ikut arah jam punya susunan. 跟住佢獻嘅要乜嘅呢？ Jadi apakah yang mereka 所 persembahkan? 以仲有13隻啦， Di ayat 13. 其中有 wood can 啊， Di dalam ada barang-barang. wood can 啊，先係 wood can Nah, pertama yang dipersembahkan ialah barang. 啊，我哋唔讀咯。 Kita tidak perlu baca 14啊， di ayat 13 dan 14. 你當然都係好貴重嘅啦。 Tentulah semuanya ini sangat berharga. 嘅15隻呢， Ayat 15 pula 到以下啦，就獻通活啦。 dan seterusnya itu adalah persembahan binatang. 獻wood can 呢係為咗獻祭。 Persembahan barangan adalah untuk korban. 13隻講係做數字啊。 Nah, ayat 13 mengatakan itu adalah sejenis korban sajian. 一個獻嘅就通活呢， Kalau mempersembahkan binatang 就係燔祭、 itu adalah untuk korban bakaran, 贖罪祭、 korban penebus dosa 攞平安祭。 dan juga korban keselamatan. keselamatan OK。跟住從嘅就每日嘅獻祭啊， Jadi daripada persembahan setiap hari, 第一日、第二日、第三到第12日 hari pertama, kedua sampai ke-12, 你要看到禮物完全一樣。 kamu boleh lihat hadiah mereka sama saja. 你不要提到啦， Ini membuat bagi kita tahu, 獻禮物奉獻啊，咩種比較？ membuat persembahan, memberikan hadiah bukan perbandingan. 奉獻咩種比較？ Membuat persembahan bukan perbandingan. 咩講？今日係看你獻係點樣？ Bukan hari ini saya lihat kau memberikan barang-barang ini, 銀去加數啦，咁數俾你。 saya tidak boleh kalah kepada kamu. 明早日啊，銀貼俾你獻到俾你多。 Jadi esok saya akan membuat persembahan yang lebih banyak dari kau. 貓冷嘅就歸天後嘅。 Tidak, ini sudah ditetapkan. 我都從呢個第一日到第12日看到，每隻支派5大里係有錢窮銀多銀少，獻嘅禮物都一樣嘅。 Jadi dari hari pertama sampai hari ke-12 ini setiap suku, tidak kira kaya atau miskin, orangnya banyak ataupun orangnya sedikit, apa yang dipersembahkan sama saja. 並我哋都講奉獻咩種比較？ Ini membuat kita tahu persembahan itu bukanlah perbandingan. 跟住到84節哦， Sampai ayat 84, 我出去就結算咯。 inilah suatu jumlah. 12日獻去之後， Jadi selepas persembahan 12 hari. 那種祭司裡面有做會計師啊， Jadi imam ini ada accountant. 佢就把那個數目做一個總結。 Maka dia pun membuat perhitungan atau satu jumlah lah semua barang yang 一 dipersembahkan. 直到87節哦， Sampailah
ayat 87. 做總結指標、報告指標， Selepas laporan jumlah mereka, 80條呢， ayat 89 啲 pula, 神就講話咯， Tuhan berucap. 摩西落灰幕， Musa masuk ke dalam kemah pertemuan. 摩西就聽到神嘅聲音臨到啦。 Maka Musa pun mendengar suara Tuhan. 做乜人講呢？ Kenapa kata begitu? nghe 推表講呢個神看見到灰幕就係其基礎嘅所在。 Ini menunjukkan bahwa Tuhan memandang kemah pertemuan itu sebagai tempat tinggalnya. 推表神願意留俾佢同在。 Maksudnya Tuhan sanggup menyertai mereka. 嘅就灰幕去成為榮耀敬拜神嘅中心。 Kemah pertemuan ini akan menjadi pusat ibadah mereka. 所以奉獻之後，神講話。 Jadi selepas kamu membuat persembahan, Tuhan pun berucap sudah. 對佢嚟講係一隻後睇嘅提醒。 Ini merupakan suatu peringatan yang besar bagi mereka. 神在當中咯， Tuhan berada di tengah-tengah. 所以愛耶穌嘅人嚟去奉獻咯。 Jadi, 耶穌係周幾嘅數目嚟奉獻。 jadi haruslah membuat persembahan mengikut jumlah yang ditentukan. 所以奉獻嘅常識啦。 Yaitu persembahan itu harus ikhlas. 喺第8章咧， Pasal 8 pula. 所以講到利未人，老亞倫啊，老利未人啊，在會幕前嘅侍奉啊。 Itu adalah tentang pelayanan Harun dan suku Lewi di hadapan Tuhan. 第8章咧，同我都講到一隻電台嘅條例啦。 Di pasal 8 ini membicarakan tentang hukum mengenai kandil. 所以其實第8章係分兩段嚟看。 Pasal 8 ini dibahagikan kepada dua bahagian. 1節到第4節。 ayat 1 sampai 4. 另外就第5節以下。 Kemudian ayat 5 dan seterusnya. 從一隻題材嚟看嘅似乎好像兩隻問題。 Melalui isi kandungan ini seperti ada dua soalan. 電台留一隻侍奉，利未人嘅侍奉，做乜嘅要連在一齊講呢？ Kenapa kandil ini dan juga pelayanan orang Lewi ini dicantumkan bersama? 其實也係要相間。 Sebenarnya ada kaitannya. 所以1節到第4節其實係嘅第8章嘅引言。 Jadi ayat 1 sampai ayat 4 sebenarnya itu adalah pendahuluan bagi pasal 8. 喺5節以下呢， Pasal ayat 5 dan 所 seterusnya. 以用喺電台嘅條例引進用利未人在神在會幕面前嘅侍奉。 Menggunakan hukum mengenai kandil ini untuk menyatakan pelayanan orang Lewi. 第2節當然係比較難明白。 Ayat 2 ini lebih susah mau paham. 點燈嘅時候，接真電要向電台前發光。 Apabila memasang lampu-lampu, ketujuh lampu itu harus memerangi yang di sebelah depan 你 kandil. 咪見已經冇嘅電台，有冇嘅電。 Hari ini tiada sudah lampu, tiada sudah kandil. 然後難去做一隻解釋， Kita susah mau memberi penjelasan. 因為牽涉到一隻電台，一隻你拜一電台嘅方向。 Sebab ini ada kaitan dengan cara kamu mengatur kandil itu. 但係電台在會幕裡面， Tetapi kandil itu di dalam kemah suci. 佢係重要嘅一隻電台。 Ini suatu kandil yang sangat penting. 因為電台在會幕從一天可以從早晨條到暗晚夜都能夠發光嘅。 Kandil ini haruslah bersinar dari pagi sampai malam. 因為會幕是有電光， Sebab kemah pertemuan ini perlu ada cahaya. 所以有電係唔可以熄滅。 Maka lampu itu tidak boleh padam. 24小時都要促進。 24 jam harus nyala. 因為往日會幕其實係好黑暗嘅， Sebenarnya kemah pertemuan itu gelap sejak di 四 dalam. 周圍都係滅風， Sebab dia ditutup dari 4 arah. 喺人在裡面工作行通， Orang yang bertugas yang berjalan di dalam 必須要電光照亮。 harus ada terang daripada lampu kandil 所以 itu. 電台嘅電就成為會幕裡面唯一嘅亮光。 Jadi lampu-lampu di atas kandil itu itulah satu-satunya sumber cahaya dalam kemah pertemuan. 跟日電喺裡面做，有台喺裡面，電台裡面做出嚟呢。 Jadi bagaimana kandil ini dibuat? 4節同我都講啊， Ayat 4 mengatakan 用金子錘出嚟， dibuat dari emas tempayan. 連初低化都錘出嚟。 Emas tempaan. Kandil itu harus disertai kakinya mau dengan kembangnya. 所以電台係一嚿嘅啦。 Jadi
kandil ini satu biji saja. 即係講黃質嘅一隻電塊啊，電一嚿啊，都係按照連出一齊。 Maksudnya kandil ini dia satu dicantumkan bersama satu biji saja. 你即係講你要除出嚟啦，你唔可以用手看啊，即係講一嚿，兩一嚿啊，咁而看完唔符合規格。 Jadi ini ialah satu tempaan saja, yaitu satu ketul emas saja. Kamu tidak boleh ambil dua bahagian kemudian mencantumkan dua bahagian itu. Tidak boleh. 工人啊，當然要學較臭嘅工藝啦。 Tentulah penciptanya itu perlu ada suatu kemahiran yang sangat 因 tinggi 為佢係一嚿錘上嘅， sebab dia dibuat daripada satu biji emas 所以 saja. 推表見係佢係一隻完整嘅啦。 Ini melambangkan bahwa dia ini sempurna. 表示講我哋先做嘅發光嘅， Jadi kita sebagai seiman harus bersinar. 我哋嘅光也必須係完整嘅嘛。 Sinaran terang kita harus sempurna juga. 跟住又是光啊，光出我哋行為嘛， Tuhan Yesus mengatakan terang adalah perbuatan 生 kita. 命少有完全嘛。 Jadi penyempurnaan rohani kamu harus sempurna juga. 你唔能夠講哦，我也得後，得唔看得啊。 Jadi kamu tidak boleh cakap, oh sini bahagian sini sangat sempurna, bahagian ini oh ya tidak boleh lihat. 你都講誒，我啱啱吸格就好啦，唔識分也吸格嘛，一邊一啊。 Kamu tidak boleh cakap, ayah saya ngam-ngam boleh lulus cukuplah 50 marka pun lulus bah. 我哋喺年少中即係不斷去發光，去神狀嘛。 Dalam penyempurnaan rohani kita ini tidak henti-henti bertumbuh besar, tidak henti-henti bersinar. 要下次要唔好嘅100嘅抹一嘢嘛。 Yang ada ketidaksempurnaan itu yang ada yang dimana ada cacat, kita harus membersihkannya. 到最後啊，達到一個完全啊。 Akhirnya barulah boleh mencapai kesempurnaan. 嘅發光咧，當然要油咯。 Kalau mau bersinar tentunya perlu minyak. 所以我喺年少過程當中，我必須要靠神嘅練。 Maksudnya dalam penyempurnaan rohani kita harus bersandar kepada roh Tuhan. 因為聖靈就油啊，就意表緊聖靈。 Sebab minyak ini melambangkan Roh Kudus. 所以我哋先從嘅年少功夫就要靠神嘅練咯，而充滿油真係發光咯。 Jadi tugas penyempurnaan rohani kita sebagai pemercaya haruslah bersandar kepada Roh Kudus, yaitu minyak itu. 其實喺教訓方面啦， Inilah dari segi 喺 pengajaran. 天值以下咧， Ayat 5 dan seterusnya 即係講 pula 到嘅知識嘅侍奉咯。 adalah tentang pelayanan pelayanan imam. 侍奉知識去侍奉必須要經過結槍。 Imam yang mahu melayani perlulah disucikan dulu. 我要卸衫一個過程。 Harus ada proses mencuci jubah 咁 pakaiannya. 其實呢位人也係會經過嘅過程。 Sebenarnya orang Lewi perlu melalui proses ini juga. 並結槍喺呢位人真有資格嚟到神嘅面前侍奉。 Orang Lewi yang telah ditahirkan barulah boleh datang ke hadirat Tuhan untuk melayani. 咁我們結槍時間咧， Bagaimana mau mentahirkan diri? 人講呢位人時間結槍時間， Di sini mengatakan orang Lewi sendiri yang mentahirkan diri. 即係天節嚟講咯。 Di ayat 7. 用杵吹水彈在身上啦。 Memercikkan air penghapus dosa terhadap mereka. 用剃條刀嚟割自家身體攞前線咯， Mencukur seluruh tubuh mereka. 即係咁佢用矛啦。 Yaitu tidak boleh berbulu. 卸衫咯， Kemudian mencuci pakaiannya 結槍時間咯。 untuk mentahirkan diri. 第八隻咧 Ayat 8 pula, 講一劍一條公羊頭， harus mengambil seekor lembu jantan muda 邊同慶嘅樹枝， dengan korban sajiannya, 最係條油嘅赦免。 yaitu tepung terbaik yang diolah dengan minyak. 另外咧，愛劍一條公羊頭作贖罪祭。 Selain itu harus mengambil seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. 所以我們結槍咧，最係要係獻祭啦。 Jadi bagaimana mentahirkan diri? Melalui persembahan korban. 第十隻咧 Ayat 10 pula, 講將呢位人奉到神嘅面前。 menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan. 以色列人可以按照佢嘅呢條上啦。 Orang Israel meletakkan tangannya ke atas orang Lewi itu. 講聽你知只要呢位人以色列人也來咯，去按照佢呢位人條上哦，明白？ Jadi selepas
mereka membuat persembahan korban, orang Israel datang pula untuk meletakkan tangan di atas kepala orang Lewi. 因为利未人啊，係推替以色列人壯志侍奉嘅嘛。 Sebab orang Lewi ini melayani, menggantikan anak sulung orang Israel. 所以按照即係要做狗隻啦。 Jadi menumpangkan tangan ini adalah suatu pewarisan, 所以話盡家俾人啦。 yaitu saya menggantikannya, mengalihkannya kepada kamu. 以我通俗嘅話嚟講啊，拜託啦，拜託。 Jadi dengan perkataan yang kita lazim pakai ialah saya minta kau lah. 本來係捱啊嘛， Asalnya saya yang patut, 睇而點解因依擔， tetapi sekarang kamu sanggup. 所以我按照咧點解而擔。 Jadi saya tumpangkan tangan, sekarang kamulah yang bertanggung jawab. 天使就真係講啊，利未人來神面前，以色列人按照啊。 Barulah itu di ayat 10 mengatakan orang Lewi datang dan orang Israel yang meletakkan tangan. 係一種推表先 Inilah suatu perlambangan. 啊，唔係講全部以色列人來啦。 Bukan katanya semua orang Israel pun 我 datang. 哋只能屬教會先做萬切 Mancit. 萬切啊， Mancit. Kalau kita punya seiman gereja Yesus benar ada 17.000. 啊，等下我哋傳頭30， Sekarang pendeta ada 30 orang. 啊，我哋本來啲教講嘅嘛，等下變咗傳頭做啦。 Asalnya ini adalah tugas kami. Sekarang kami serahkan kepada para pendeta. 聽朝嘅萬意先做啊，通通招來阿比教會，按我傳頭30張嘅，拜託你哋做西嘅啦。 Jadi belasan ribu seiman di seluruh Sabah datang ke gereja, satu-satu tumpang tangan kepada pendeta, minta kamu yang buat. 危叻嘛，其實時間呢個重要。 Saya rasa saya berjam-jam lah mau melakukan upacara ini. 一責任，按然瞄到係30個傳頭嘛，30個傳頭就唔該晒咯。 Jadi 行得好順啦，行得好順真係佢做老細啦。 Jadi satu orang tumpang tangan satu saat pun, kamu coba kira lah 30 orang pendeta, setiap orang perlu buat dengan sangat cepat baru boleh siap. 60蚊變啊， Ada 600.000 askar. 呢位飲受啊， Orang Lewi pun tidak sedikit 我 juga. 哋上個禮拜講要2蚊幾嘛， Hari itu kita kira ada 20 lebih ribu. 有60蚊來去按2蚊幾，人家就真係官學叫到啦。 600.000 mau menumpang tangan kepada 20.000 memang sangat 咁 lama. 可能係一紮一紮咁按。 Jadi tentulah bukan satu demi satu mereka tumpang tangan. 以色列人啊，應該也係要推表啦。 Jadi orang Israel sepatutnya ada wakil juga. 呢位人也應該係要推表啦。 Orang Lewi pun ada wakilnya juga. 間以色列人出嚟推表60蚊人， Jadi pilihlah beberapa orang sebagai wakil 600.000. 間以色列人嚟推表2蚊幾嘅呢位人， Melantik beberapa orang Lewi untuk melambangkan 20 lebih ribu orang 來 Lewi. 去按照嚟做一隻相戰性嘅工作狗隻。 Untuk menumpangkan tangan kepada mereka sebagai satu lambangan kerja ini sekarang minta kamu yang buat. 跟以色列人按去呢位人之後呢， Selepas orang Israel menumpangkan tangan kepada orang 佢 Lewi 咧走 pula, 來就到呢位人去按喺度審劇咯。 seterusnya ialah orang Lewi yang meletakkan tangan ke atas binatang ternakan. 識呢只講嘛？呢位人去按照咗一兩條牛嘅條裝咯。 Ayat 12 mengatakan orang Lewi harus meletakkan tangan ke atas kepala 2 ekor lembu jantan 如果 muda. 將一條做贖罪祭， Seekor diolah sebagai korban 一條 penghapus 做 dosa. 燔祭獻變成 Seekor pula sebagai korban bakaran bagi Tuhan 為呢位人去贖罪。 untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. 所以點解要到呢位人去按照嘅審劇，因為祭神啊。 Sekarang orang Lewi pula yang menumpangkan tangan ke atas binatang itu sebab mereka akan dipersembahkan. 把一種人嘅奉獻啊，帶到神嘅面前去。 Jadi membawa persembahan manusia ke hadapan Tuhan. 一工作完成之後， Selepas tugas ini selesai, 呢位人就係來正式嘅嚟協助祭司啦作工。 orang Lewi ini akan secara rasminya pergi menolong para imam. 即係聖經所講嘅民數記所講判理會幕嘅事。 Inilah yang dikatakan dalam kitab bilangan ini mengendalikan kemah pertemuan itu. 第八章最後嘅小段咯， Jadi pasal 8 yang kalimat yang terakhir 即係 itu 講到呢位人嘅侍奉時間咯。 tentang jangka waktu pelayanan orang 原 Lewi. 因講係25歲到50歲嘛， Di sini mengatakan dari umur 25 tahun hingga umur 50 tahun. 或者一個望望記前面就講到呢位人侍奉時間第3章，即係
30到50啦。 Kalau kita masih ingat, kita sudah bincang di pasal 3 itu jangka pelayanan seorang Lewi ialah umur 30 sampai 50. 佢到第8章嗰時，要講25到50啦。 Tetapi di pasal 8 ini katakan umurnya 25 sampai 50 pula. 時間上啊，就相差5年啦。 Jadi dari segi masa bezanya 5 tahun. 有人講嘅得5年啊，即係一種取節一種訓練啦。 Ada orang mengatakan 5 tahun ini adalah suatu latihan kira praktikal. 對，即係像我哋傳道一樣嘛。 Sama seperti pendeta kita. 你以前變教力為傳道之前， Sebelum kamu diurap menjadi pendeta 不就係去接事， ataupun kamu seorang diakon, 你以前變教力為接事之前， sebelum kamu diurap menjadi diakon, 前面係有一段嘅訓練時間。 sebelumnya akan ada suatu jangka waktu untuk latihan. 竟然我哋嘅時間都係比較隨先啦，要長要短啦。 Hari ini tentulah jangka waktu kita lebih berubah-ubah lah. 有啲1年就要 live 啦， Ada yang 1 tahun praktikal terus diurap. 有啲2年就要 live 啦， Ada yang 2 tahun diurap. 有啲超過3年啦，像我哋超過3年，可能因為我哋表現唔夠好嘛。 Ada pula seperti kami ini 3 tahun praktikal, mungkin tingkah laku kami tidak berapa bagus. 所以我哋8位都係差唔多3年能 live 啦。 Jadi kami 8 orang ini 3 tahun lebih baru diurap. 仲這邊我哋多啲經驗啦，嚟去實習啦。 Ibu gereja memberikan kami lebih banyak pengalaman. 我行後過呢位年啊，呢位年5年， Tetapi lebih baiklah banding orang Lewi. Orang Lewi ini 5 tahun 我哋 praktikal. 3年就安利嚟嘅咗5年就安利。 Kami ini 3 tahun sudah diurap, mereka 5 tahun baru diurap. 所以25歲到30歲，有人講就係你低經驗一個工作，一身份嚟去做工作啦。 Jadi 睇你唔係真實。 ada orang yang membuat penjelasan lah. Umur 25 sampai 30 itu kamu ini membawa identiti kamu itu untuk pergi praktikal bertugas tetapi belum rasmi. 佢當然有啲人係咁講啦。 Tentu ada juga orang yang berkata 本來係25歲30歲， asalnya 25歲到50歲。 asalnya memang umur 25 sampai 50. 睇發現嚟發現講，呢位年好唔錯啊，好叫啦。 Tetapi kemudian mereka dapati orang Lewi cukup orangnya. 因為佢隨咗一隻情況嚟調節，30 50好啦。 Pun boleh juga diubah mengikut kesesuaiannya. Jadi 30 umurnya 30 cukup sudah. 因為一族唔叫嘛，一族唔叫分得很多和尚識。 Sebab upahnya itu tidak cukup banyak, terlampau banyak orang yang bertugas. 所以就調下時間嘅咯。30歲就來師傅啦。 Jadi mereka adjust masa itu, umur 30 baru datang bertugas. 所以有時我哋有考慮到就，我哋總會兩人唔叫嘛，薪水錢唔叫嘛。 Kadang-kadang kami ada membuat renungan juga, ayah ibu gereja punya keuangan tidak cukup. 隨之傾計算機要，人多錢啊。 Bendahari selepas dia tekan-tekan kalkulator, ayah perlu begitu banyak duit pula. 發揮小業1萬，一景困1萬到來啦。 Pendapatan ataupun dermaan gereja pun tidak begitu banyak. 當然年代後來多意思嘛。 Tentulah lebih ramai orang petugas lebih baik. 所有啲用到做傳道嘛。 Semua orang saudara pun datang menjadi pendeta. 睇你萬多經濟來源嘛。 Tetapi sumber ekonomi tidak begitu banyak. 冇辦法啦，我哋年數少啲啦。 Tidak 唔免少啦，少啲啦。 tidak mampu sudah. Jadi kami perlu kurangkan orang yang diambil lah. Bukan tidak ambil, tetapi kurangkan saja. 有啲人講啊，中國雞要有5年嘅差別啦。 Ada orang mengatakan lagi, kenapa ada 5 tahun beza? 係其中一種解釋咯。 Ini salah satu penjelasan. 另一種解釋就講，5年係其實變咗呢位年學識啦，所謂就呢位年。 Satu lagi penjelasannya ialah 5 tahun itu digunakan untuk pembelajaran. 佢即係做到50歲就停啦。 Jadi mereka bertugas sampai umur 50 tahun perlu berhenti. 即係50歲有人講，係咪太年輕？ Ada orang tanya, umur 50 tahun ini tidak terlampau muda kah? 睇我恰恰覺到嘅就係成嘅一種提出呢位年啦。 Tetapi kita merenungkan, ini sebenarnya adalah belas kasihan Tuhan terhadap orang 呢 Lewi. 位年啊，即係做一種笨頹東西。 Karena orang Lewi ini bertugas untuk angkat ini, angkat itu. 幾十年啊，都能做一種出工啊，對佢嚟講係集精神上太條件，體力嘅條件啦。 Berpuluhan tahun ini mereka melakukan kerja keras sejak. Ini memang suatu beban yang sangat berat bagi semangat mereka. 所以做到50歲已經係一隻身體嘅一隻
Tuhan này là. Jadi bertugas sampai umur 50 tahun itu sebenarnya sudah satu batasan bagi tubuh badan. 50歲偏唔咩講咗唔做啦。 Jadi sampai sudah umur 50 bukan katanya terus dia tidak buat 佢後 apa-apa. 來其實係做醫生嘅，醫生即係講即係講咩做咗前面啊，可能隨後面幫忙。 Jadi selepas umur 50 tahun dia berundur tetapi dia bertugas di belakang, bukan lagi barisan depan. 因為要成嘅呢邊人有上嚟嘛， Karena akan ada orang Lewi yang baru yang datang. 年輕可能冇經驗，要經驗，隨後面幫下佢。 Dia lebih muda, mungkin kurang pengalaman. Jadi kamu yang lebih berpengalaman ini, tolong dia. 所以唔係講前係退休，係退役退休啦。 Bukan katanya terus bersarah dan tidak buat apa-apa sudah. 所以50歲出嚟退休，強迫退休嘅一個年啦。 Jadi umur 50 itu satu tahun di mana dia dipaksa untuk bersarah. 因為講嘅50歲，因為貼50歲，因為又要後到呢位人，要來一到呢位人嘅人。 Ada orang mengatakan, oh kenapa ditentukan umur 50 tahun berhenti adalah karena sebab selepas zaman ini ada lebih ramai orang Lewi sudah. 如果50唔退啊，後面一個年輕上唔到嚟。 Kalau sudah umur 50 tahun kamu tidak bersarah, orang Lewi yang muda itu tidak akan naik. 就表示講呢位人嘅生產好強。 Maksudnya penghasilan ataupun kelahiran lah orang Lewi sangat kuat. 初2萬啊，到後來啊，可能人數會減好多啦，增加好多啦。 Mula-mula 20.000 saja, mungkin sampai belakang itu ramai sudah keturunan mereka. 30歲到50歲啊，已經好有通人能錢啊，好足夠應付呢位嘅工作。 Umur 30 tahun sampai 50 tahun, jangka umur ini sudah cukup memadai tenaga orang yang bertugas di kemah pertemuan. 因為人數好夠啊，所以成個哎呀，50夠啦，冇使啦，冇繼續啦。 Karena tugas ataupun pekerja sudah cukup, jadi Tuhan kata 50 tahun cukuplah, bersarahlah kamu. 日日喺其中一隻人現咗咪講得50就停。 Ini juga salah satu sebabnya kenapa mereka berhenti pada umur 50. 呢個情況當然佢作為參考。 Tentulah keadaan ini boleh dijadikan sebagai satu contoh. 咁佢拿嚟講，以經驗嚟比較，做咩嗌到超過50行繼續做，有些60、70、80，咁佢做比較嚟。 Kita tidak boleh membuat perbandingan. Kenapa hari ini saya sudah 60, 70, 80 tahun masih bekerja? Tidak boleh buat perbandingan. 因為一個時代老，一個時代唔相同啊嘛。 Sebab zaman sekarang dengan zaman tersebut tidak sama. 同埋有條例唔一絕對嘅真理。 Dan ketentuan hukum ini bukanlah firman kebenaran yang benar-benar. 係佢隨出時代同埋當時嘅市橋嚟調整。 Boleh ajas ikut kesesuaian zaman dan keperluan. 甚至佢廢除嘅。 Sehingga boleh ditiadakan. 所以喺貼拔狀嘅看到睇字內容咯。 Jadi inilah isi kandungan yang kita boleh lihat dalam pasal 8. 其實呢只能夠講到嘅貼拔狀嘅行。 Jadi malam ini kita hanya sempat bincang sampai pasal 8. 我下個禮拜我結束嚟看貼橋狀。 Jadi minggu depan kita akan sambung pasal 9. 所以我哋晚上遲啲當嘅行。 Jadi kebaktian kita pada malam ini sampai sini saja. 我哋要在結束前咧再一次禱告。 Sebelum kita berakhir, marilah kita berdoa sekali lagi. 叫做結束帶領我哋神學人生嘅課程。 Semoga Tuhan teruskan memimpin kursus teologi lanjutan ini. Itu. Sama-sama sujud.